اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Percaya kita. Percaya tu terjemahan daripada beriman. Percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada Allah dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah, berbetulan sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar, pergi kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu untung baik iman dan ta'ah. Untung baik iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat iaitu kufur dan maksiyah. Kufur seseorang, kafir seseorang, Allah telah qadakan pada azal sampai masa kufur. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara maksiat Allah telah qadakan pada azal sampai masa berlaku perkara maksiat. Kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Itu pegangan kita, rukun iman yang ke-6. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tidak baik datang daripada diri sendiri. Haram kita menyandarkan perkara yang tidak baik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perkara yang tidak baik itu bukan perkara yang berdosa sekalipun. Pemalas, orang yang tidak ada tanggungjawab, tak ada dosa. Dia tidur bangun, kerja buat pemalas, tapi dia tak ada anak bini contohnya. Ataupun dia pemalas, tidur bangun dah, pecing masuk dah tiap-tiap bulan kan. Lepas tu tidur bangun, tu je kerja dia. Kalau bangun pun duduk atas kursi malas tu. Kursi betul tak? Siang ke kursi pula jadi malas. Bukan kursi tu malas. Orang duduk tu malas. Dia panggil apa? Kursi malas tau. Kursi malas. Nama sebenar dia Jadi kursi itu kursi malah.
Mana kalau orang rajin duduk situ jadi pemalas juga ah. Maknanya dia jadi malas gitu. Mai duduk tidur je orang tua ni dah. Dia pencing dah. Tanggungan dia tak ada dah, anak-anak besar belah ke dah. Lepas tu tiap-tiap bulan pencing masuk, lepas tu duduk diam je malas. Bila dia tegur, tapi malah dia tu bukan dok semayang. Semayang tu semayang. Malah nak buat aktiviti bila dia peluh sikit ke ambuh. Maknanya apa ni, peluh dok apa dok, duduk tidur, bangun, tengok TV, tidur, bangun, pergi makan. Gitu je. Tak ada lah aktiviti, tak ada. Orang pun tegur lah, janganlah nampak pemalas sangat. Saya pemalas ni qada qadar. Haram kita menyandarkan perkata baik kepada qada qadar, walaupun perkata baik tu tak berdosa sekalipun. Kalau perbuatan tu berdosa, sandar kepada qada qadar, lagilah haram. Hak tak berdosa ni pemalas, hak tak ada tanggungjawab tadi tu. Hak selesai dah tanggungjawab, tak ada dosa apa pun dianya. Tapi pemalas ni benda comel ke benda huduh? Benda huduh pemalas ni. Sebab tu orang tegur. Sebab tu dia nak pelepah diri. Pemalas hak huduh ni qada qadar, nak pelepah diri orang panggil. Kalau rajin, Allah rajinnya kamu tengok kat siapa. Kalau rajin hak molek tu buat atas dia lah. Nampak pemalas tu dak comel, nampak dia nak pelepah diri. Malas saya ni qada qadar, nampak dia nak pelepah diri. Kalau kata rajin ke, akak ekor tengok kaki dia kata, tengok kaki. So tengok kaki dia ke apa? Tengok kaki lah pula. Ni bukan jenis mana ni, jenis rajin. Kalau hak molek dia. Tapi kalau pemalas, qada qadar. Walaupun tadi pemalas tak ada dosa sebab tak ada tanggungjawab, bukan tinggal semayang, bukan tinggal kewajipan, cuma malas nak buat aktiviti. Walaupun benda tu tak berdosa sekalipun, benda tak baik, haram, kita sandarkan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian perkara datang daripada qada dan qadar Allah. Kemudian hak mengelepasnya pergi kepada pembicaraan ikhtiar dan usaha. Ini walaupun saya sudah sebut berulang kali. Tetapi selain daripada yang banyak terpesong, sesak, salah pegangan pada rukun iman yang keenam, selain daripada perkara jahat dinafikan qada dan qadar, satu lagi yang banyak terpesong, sesak, salah pegangan adalah pada perbicaraan ikhtiar dan usaha. Perkara jahat satu. Ni banyak terpesong ni. Perkara jahat Allah tidak qadakan, Allah tidak kehendak, Allah tidak tentukan, tidak tetapkan, tidak putuskan pada azal. Allah hanya mengetahui. Ini akidah yang terpesong, akidah yang sesat, akidah yang salah, jelas terpesong daripada rukun iman yang keenam. Untung baik, untung jahat, qada qadar. Untung baik iman dan taat, qada qadar. Untung jahat, kufur dan maksiat, qada qadar. Faham, pegang molek. Faham, pegang. Jangan duk persoal dalam bab ni. Jangan duk persoal dalam bab ni. Faham, pegang. Kita faham dah, reti dah perkara jahat qada qadar. Kita masih lagi belum berpegang. Maknanya kita mengekali akidah yang sesak, yang salah, dalam keadaan kita sudah mengetahui. Berat laginya dosa nak banding dengan terdahulu kita berpegang dengan akidah yang sesak, yang salah, dalam keadaan kita jahil. Kita berpegang perkara jahat bukan qada Allah dalam keadaan kita jahil. Jahil ni jahil tamaah ni, syarak tidak maafkan ni. Sebab jahil pada rukun iman, jahil pada usuluddin, pada tapak agama. Ni syarak. Tak ada wi peluang dah ni. Tak ada wi kemaafan dah. Sebab apa? Jahil pada rukun iman yang hanya 6 perkara. Rukun sembahyang sebelah.
Rukun semayangnya. Sebelah ke 13? Ha? 13? Ha? 13? 13 rukun semayang. Satu-satu tu kena bicara molek ni dalam kitab Edatus Sibyang ni. Bicara bab niat, bicara bab Fatihah biha. Dia kan panjang bicara ni kan. Dalam kitab Edatus Sibyang ni yang kita berhenti di bicara bab berdiri tu. Bicara bab rukun qiyam. Panjang bicara bab rukun qiyam. Satu-satu rukun tu. Ni rukun iman ni tak panjang mana. Cuma kita nak letak je. Hak beriman dengan malaikah, tak ada apalah, kita tak berimannya. Tak ada orang Islam menafikan malaikah. Mana ada malaikah? Malaikah tu cerita tahyul. Orang kafir pun percaya malaikah, tapi dia kata dewa. Gitu je lah. Hak kuaseng dia tu lah. Mana orang Islam pasti percaya dengan qiyamah, barzah, akan dibangkitkan, akan dihimpun di mahsyar, akan dihisab, akan ditimbang amalan. Selepas tu kena meniti tiang sirat. Kenderaannya di antaranya binatang korban. Tu kita tahu sangat katanya. Ada balasan baik syurga, ada balasan buruk neraka. Tu rukun iman yang kelima. Clear, mudah je. Rukun yang keenam pun clear, mudah je. Perkara baik iman dan taat qada qadar. Perkara jahat kufur dan maksiat qada qadar. Maknanya sekalian perkara yang berlaku qada qadar. Tu je. Sekalian perkara baik, perkara jahat, perkara yang berlaku di bumi, di langit, perkara yang berlaku di dunia, di akhirat, sekalian qada qadar. Qada kita jelas dah, iradah, kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, yang selaras dengan ilmu. Dah qadar pula perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita ngaji kan, kudrah, iradah, ilmu, sifat 20. Qada, iradah, qadar, kudrah. Kita mengaji pula wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Yang perbuat hanya Allah. Makhluk tak ada perbuatan. Wa imam makhluk tu nama malaikat sekalipun. Kesemuanya qada qadar. Tu sahaja. Simple je. Tapi tiba-tiba siapa ke jahil rukun iman saja. Kita pekoh ni mengaji pun kadang-kadang banyak perkara yang kita baru tahu. Yang kita tahu selama ni, tu mazhab Syafi'i. Patut ni pula, ni tambahan pula. Macam kita bicara orang uzur tu, kena tambah pula mazhab lain. Nak pakai mazhab Syafi'i betul-betul ketika kita sakit, payah. Bicara bab najis, dah terlantar ni, tak apalah. Pakai mazhab Maliki. Tapi kalau nak hilangkan najis boleh, kena pakai tisu basah. Tisu basah tu ada obat yang boleh mematikan kuman. Tahu dan tisu basah tu bukan air mutlak. Mazhab Syafi'i nak sucikan najis, air mutlak je. Itu air umpama air obat, umpama air sabun. Ada macam-macam lah situ, mungkin ada pewangi ke, tapi bukan air mutlak. Tak boleh nak cuci najis dengan bukan air mutlak. Tak apa, mazhab Hanafi janji benda air je. Air apa pun boleh berlaku, janji hilang sifat najis. Air teh, air tebu, boleh berlaku. Itu mazhab Hanafi. Mana kita pakailah tisu basah pun tak apalah. Suci dalam pandangan mazhab Hanafi. Tapi ada tinggal lagi tu tepak hok boleh pak hok payah tu nak hilang habis-habis tu. Pada ni. Sebab apa? Sebab daging tak ada. Boleh daging tak ada, dia punya kulit dia lebih sikit. Kalau daging banyak, kulit itu sekali dengan daging lah. Senang sikit kita nak menghilangkan najis. Kalau daging tak ada, mana kurang makan, maknanya payah tu dia. Kita nak gosok kuat-kuat, sakit. Dia tak ada isi, kita panggil, tak ada daging. Tak apalah, buat setakat-setakat biar jangan nampak besar-besar sangat najis tu.
Patut tinggal-tinggal, semayanglah pakai mazhab Maliki. Tu peko. Ilmu akan bertambah. Itu bab peko. Pada ni. Tapi belajar, amalnya tidur. Siapa masa nak pakai, hok belajar itu macam mana ya? Ada pohon ni rukun iman tu di akidah kita tak mudah. Sekalian kotak koda, tu di akidah kita dah. Perkara baik, perkara jahat, kotak koda. Pada ni. Jadi kalaulah tahu dah perkara jahat pun qada qadar terdahulu pada masa jahil, salah pegangan pada rukun iman no salahnya, bertaubat segera. Jangan doa pelik sungguhlah perkara jahat qada qadar. Jangan di situ. Kita mengengkali akidah yang sesat, yang salah selepas kita tahu lebih berat lagi daripada terdahulu berat dah. Kerana kita pegang akidah salah dan keadaan jahil itu berat dah. Sebab jahil rukun iman. Tak berat apa. Tapi Alhamdulillah kita bertaubat, Allah telah ampun dosa kita dengan taubat nasuha. Kita buat amal lah. Kemudian daripada tu dosa tak ada dah. Dan kena perbanyakkan syukur lah. Perbanyakkan syukur. Amal kita tak banyak pun dosa habis dah, tu ampun dengan taubat nasuha. Dia janji banyak pahala dia dosa je. Timbang berat belah kanan syurga lah. Tu je. Dah dosa kita belajar, kena dosa akidah kita bertaubat. Kena dosa hak zahir kita bertaubat. Kena dosa hati kita bertaubat. Habis dosa hak ada amal sikit sebanyak pun, kita mati pula dosa tak ada dah, tapi pahala berpanjangan. Ada ni pahala amal ibadah anak cucu. Anak cucu ni bukan semayang. Hak besar pahala anak cucu iman dia tu. Anak cucu tu beriman, itulah sebesar-besar pahala, lebih besar daripada pahala semayang laginya. Dan anak cucu kita beriman, pahala besar pahala kita. Anak cucu kita semayang, pahala besar pahala kita lah. Pada ni mana kita mati, pahala sentiasa datang daripada anak cucu dengan keimanan dia tu. Dengan semayang dia tiang agama tu, pahala yang berpanjangan. Sedekah jariah kita pula pahala berpanjangan. Atau harap akan rahmat dan kurniaan Allah. Itulah. Yang pentingnya kita belajar sentiasa. Belajar sentiasa. Bab akidah tu kita ulang-ulang pun ulang je. Cuma hak nak kena kemah moleknya hak bab tasawuf. Di bab hati kita ni bolak balik. Bab pegangan tak gerak dah, kita pegang kejap dah. Perkara baik jahat qada qadar. Ada dah setakat tu je. Ni hak hati kita ni. Ikhlas riya. Tawaddu' takabur. Tu main duk bolak balik. Iman tak dah. Ke mana? Hari ni berpegang perkara baik jahat qada qadar. Kemarin tak pegang gitu. Kemarin pegang hak baik je qada qadar, hari ni je. Hak baik jahat qada qadar. Esok dak pula berkali. Esok pegang hak baik je qada qadar. Ada ke iman gitu? Tak ada iman gitu. Tapi hati ikhlas sentiasa. Tawaduk roh diri sentiasa. Redha sentiasa. Sabar, syukur sentiasa. Tawakul sentiasa. Ni hak tukar-tukar ni. Hak yang hati kita berbalik-balik. Bukan bab iman. Bab iman, faham, pegang, sudah. Baik jahat, qada. Tu je. Percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri sendiri. Faham, pegang. Tambahan kalau kita lewat sikit, contohnya kita kena lebih harap lah. Takut kena ada, tapi kena lebih harap. Kalau orang muda-muda tu, dia kena lebih takut daripada harap. Kalau kita kemudian dah, mana kesihatan pun tak macam dulu dah, janji belajar je. Sentiasa dengar. Hak karut-karut tak ada dah. Hak karut-karutnya nak cara orang, hak kita dah habis.
Cara apa orang mana malas dah. Nak tengok, nak dengar, nak cakap benda tak ada faedah, malas. Pada cakap benda tak ada faedah, baik kita tidur. Baik kita tidur. Kalau nak baca Quran, nak berzikir, banyak dah rasanya. Banyak dah. Lagi tidur lah banyak dah pun. Banyak dah, lagi tidur lah. Dah saudara. Mana kodoh-kodoh je. Kalau kita bercakap pun, cakap yang bermanfaat. Cakap apa? Cakap nak hubung silaturahim. Cakap dengan anak beranak, cakap dengan jiran tetangga untuk hubung silaturahim. Tu pahala belaka tu. Ada ni. Sebab kalau kita kurang bercakap, macam mana kita nak hubung silaturahim? Orang akan jadi payah nak rapat dengan kita. Senyap je. Semenjak pergi masjid belajar ni, tak cakap dah. Orang payah jadinya. Mana kita cakap. Walaupun cakap tu nampak cakap benda dunia. Cakap masuk, cakap apa pun. Cakap kita nak berapat. Cakap nak hubung silaturahim. Tu pahala belaka. Mana hak bak takut, bak harap tu kena ngaji pula situnya. Mana iman akidah clear ke enam rukun iman. Alhamdulillah. Tadilah hak hati. Hak zahir ni tua-tua ni dia kurang dah hak benda-benda hak sia-sia. Hak hati ni riya, wujud, takabur tak kira omong. Orang hak terlantar dah pun dan jenis sombong, tidak peduli dah. Kalau beritahu pun dia tak mau pakai. Sebab apa? Yang beritahu tu anak, yang beritahu tu cucu. Komang dia terima kata anak. Jadi jatuh martabat dia dengar kata cucu. Dah kita terlantar, ingatan kita kurang dah. Bila nak cucu kata tak semayang lagi, terimalah tak semayang lagi. Hoi, aku semayang dah. Tak lagi toki. Aku main dah. Dah kata mayang-mayang ah. Dia marah. Sombong orang panggil. Tu payah terlantar tu pun sombong lagi. Tu hak jenis maksiat batin. Kena terimalah. Ingat ke semayang dah. Dah kalau terdok-dok Sebab apa tak boleh pakai dah kita, sebab kita ingatan tak kuat dah. Itu orang rendah diri. Kalau orang sombong dia payah nak terima. Wuduk tak ambil lagi nak mayang macam mana? Aku ambil dah tadi. Dah lagi. Dia tak boleh jenis. Jenis kan jenis kan masa dia dulu-dulu. Dia kata A. Dia kata B. Salah pun dia tak peduli dah. Ni payah sombong dia panggil. Tapi bab iman bab akidah tetap. Biar faham molek dia. Jadi satu lagi ni banyak terlepas tu. Bab ikhtiar dan usaha. Ikhtiar pilihan hati. Usaha ni gerak diam kita ni. Tapi kita mati dah. Sekalian qada qadar termasuk ikhtiar usaha pun qada qadar. Walau macam mana pun kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Walaupun hakiki sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan hamba duduk di bawah rukun iman yang keenam sekalian qada dan qadar. Hamba memilih dan melakukan perkara taat, qada qadar. Hamba memilih dan melakukan perkara maksiat, qada qadar. Maknanya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada qadar. Bukan hak hamba pun, tapi tetap wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Al-Quran hak kita baca patut tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah kami sembah dan akan dikaya Allah kami minta pertolongan. Tu mana dalam surah Tufah menyandarkan kami yang sembah, kami yang minta pertolongan. Mana kami ada peranan. Apa peranan kami? Ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar usaha kami tetap duduk di bawah qada qadar. Itu sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekalian pujian kembali kepada Allah. Sebab apa? Hak Tuhan belaka. Alhamdulillah ni bukan hanya pujian.
alhamdulillah ni mengandungi tauhid. Kenapa kita mengangkatkan pujian hanya kepada Allah? Sebab hak dia belaka. Allah mana ni? Rabbil alamin, Tuan bagi sekian alam. Yang berlaku ni hak dia belaka. Tu alhamdulillahi rabbil alamin. Qada qadar belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami yang sembah. Jadi kami ada peranan, nama dia istighfar, tapi istighfar kami tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu jangan duk persoalah pilihan dan perbuatan kami hak Tuhan, tak ada hak kaminya. Kenapa wajib berpegang kami ada pilihan dan perbuatan? Hanya setakat tadi sahaja. Allah menyandarkan perbuatan kami yang buat. Jadi setakat tu je. Lepas hakikinya kami tak ada apa-apa pun, semuanya qada dan qadar. Kenapa Allah menyandarkan perbuatan kepada hamba? Walau hakikinya hamba tak ada perbuatan, jangan duk tanyalah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Setakat tu je kita. Pada ni. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan barang yang Allah Taala perbuat, kita yang akan ditanya pada hari akhir. Setakat tu je. Allah menyandarkan kepada kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami yang sembah. Tapi hakikinya alhamdulillahi rabbil alamin, hak Tuhan belaka. Kami tak ada apa-apa pun. Setakat tu jelah kita pegang. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir. Tidak melontar pasir ketika engkau melontar pasir. Jadi macam berlawang situ tu. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad pada hakiki. Izramaita hak pada zahirnya gitu. Engkau yang melontar tu pada zahirnya. Walakinnallaha rama, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Jadi tidak melontar pasir engkau ya Muhammad, itu hakiki sebenar-benar. Izramaita itu hanya pada zahir sahaja. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu, dan Allah yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Barang yang kamu perbuat Allah yang jadikan, tapi Allah Ta'ala kata kamu perbuat. Jadi kamu ada pilihan dan perbuatan, tapi apa yang kamu perbuat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu je. Di dalam bab ni dia tak boleh nak panjang-panjang. Pada ni jadi nak letak tu. Hakikinya tak dok kami. Kalau tidak berpegang kami ada pilihan dan perbuatan, itu akidah Jabariyah. Hakikinya memang betul lah. Tapi ayat Quran yang sandar kepada hamba tu nak letak mana? Qadariyah pula dah Allah menyandarkan perbuatan kepada hamba, maka hamba ada perbuatan serta memberi bekah. Terlajak pula begitu Qadariyah. Hamba beri bekah dengan kudrah yang Allah jadikan di hamba. Tu Qadariyah. Macam sebut mengelepah lah. Kita pada batin hakiki Jabariyah, pada zahirnya Qadariyah. Pada batin hakiki hak Tuhan belaka macam Jabariyah. Tapi pada zahirnya kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan, tapi tak beri bekah. Tapi Qadariyah ni pilihan dan perbuatan serta beri bekah. Satu lagi saya ingat mengelepahnya, walaupun seperti sama, hamba ada pilihan dan perbuatan, Qadariyah pun hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi Qadariyah ni terlajak serta memberi bekah oleh perbuatan hamba. Ahli sunnah pilihan dan perbuatan hamba tak beri bekah, yang berlaku tu perbuatan Allah. Tapi walaupun seperti sama, Ahli sunnah dengan Qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi Qadariyah pilihan dan perbuatan hak hamba mutlak, semata-mata hak hamba serta bekah. Kita Ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan bukan mutlak, majazi letak je. Hakikinya pilihan dan perbuatan hamba qada qadar macam Jabariyah juga. Ini kena beringatlah. Sebab kita mengaji ni kadang-kadang hurainya ringkas saja.
Kita ada pilihan dan perbuatan sama macam Jabariyah, sama macam Qadariyah. Tapi Qadariyah ni dilajak pilihan dan perbuatan hamba memberi bekas. Kita ahli sunnah jemaah ada pilihan dan perbuatan tapi tak beri bekas. Tapi diri pilihan dan perbuatan Qadariyah mutlak hak hamba serta beri bekas. Kita ahli sunnah wal jemaah bukan kata pilihan dan perbuatan hamba tak beri bekas, diri pilihan dan perbuatan tu pun tetap qada qadar. Qadar dak pilihan dan perbuatan bukan qada qadar, hak hamba serta beri bekas. Ni kena jaga pula sini ni. Ada golongan yang mengaku ahli sunnah wal jemaah, hamba ada pilihan mutlak cuma tak beri bekas. Tu bukan ahli sunnah gitu. Kalau hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak semata-mata hak hamba, tak ada dah lah sekalian qada qadarnya. Sekalian qada qadar bukan pilihan hamba, terdetik di hati hamba pun qada qadar. Bukan usaha hamba qada qadar. Berkelip mata, bergerak nadi pun qada qadar. Tu je. Mana kita berpegang ada pilihan dan perbuatan ni, orang tu cakap dia panggil apa? Temporary ke apa? Temporary gitu. Temporary. Mana letak je sementara. Bukan sungguh. Betul tu cakap. Usaha hamba ni temporary je, bukan ya pun. Bukan ya pun, temporary je. Hak ya sungguh qada qadar. Letak je kepada hamba, letak sementara je. Letak sebagai apa? Lepas tu dia panggil majazi je. Tu majazi dalam kitab. Majazi ni letak je lah. Dia ada dua, satunya majazi, satunya hakiki. Hakiki ni sungguh-sungguh. Majazi ni tu kata temporary tu, sementara tau, bukan sungguh tau. Hak sungguhnya hakiki. Hakiki hak Tuhan belaka dah lah qada qadar. Dah hamba ada pilihan dan perbuatan, majazi je, letak je. Temporary je, bukan sungguh pun. Tapi walaupun bukan sungguh, temporary, wajib kena pegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun temporary, walaupun sementara, walaupun majazi, bukan sungguh pun. Sebab apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikah? Kami tu orang kata. Maka kami ada pilihan dan perbuatan, setakat tu je. Betul gitu je. Kami ada pilihan dan perbuatan, letak saja temporary, tapi hakikinya qada qadar. Mana hakikinya Jabariyah jugalah. Sebab Jabariyah memang tak ada ikhtiar usaha. Hak Tuhan belaka betul lah. Tapi Jabariyah terpesong sebab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nak letak mana tu. Tak ada langsung kita. Kena ada kita. Walaupun atas temporary ataupun sementara ataupun majazi. Letak je. Tetap wajib kena pegang dia. Pada dia. Dia sini ni. Sebab tu sebelum kita nak bicara bab ikhtiar usaha, kita kena mati dulu rukun yang keenam. Sekalian qada qadar. Ni dia tak mati situ. Sekalian qada qadar, tak mati molek sekalian. Bila kata wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, bukan hak Tuhan dah pilihan dan perbuatan. Hak hamba dah. Mana hak sekalian qada qadar tajuk rukun iman yang keenam tu letak mana? Letak mulut, tak letak di akidah. Tak faham pun sekalian. Faham sudahlah sekalian. Semua qada qadar. Mana diri pilihan qada qadar, gitu je lah. Dia bila dia tak pegang hak tajuk rukun iman keenam sekalian qada qadar ni, pergi pada ikhtiar dan usaha mutlak hak hamba, jadi qadariyah. Ada ni. Yang kita nak jaga ni takut tunduk kepada Jabariyah. Kita kejap molek dah, kita pegang sekalian qada qadar. Tak ada sebesar zarah pun yang bukan qada qadar sekalian. Jadi takut dak peringat terundur pada Jabariyah. Tak ada hamba Tuhan apa nak kena gitu. Hakikinya betul. Tapi kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya memang tak ada.
Tapi kalau kita sampai maqam hakiki, ni sebut hakiki sebenar-benar, maqamnya tak sampai. Kalau sampai maqam hakiki sungguh, Tuhan lenyapkan dia basirah di mata hati. Tak ada Tuhan belaka tu maqam fana, maqam aulia. Hak tu lah kita hakikah. Dan kita hikam cerita maqam ni lah. Jangan kita lakon. Kita pun lakon. Tak ada kita mu Tuhan. Nak semayang ni mu Tuhan. Boleh takbir ni Allahu Akbar, mu Tuhan yang bunyi suara Allahu Akbar tu. Boleh baca Fatihah, bunyi suara tu, mu Tuhan yang buat. Tu Jabariyah. Ni dia salah pengajian. Dibaca kitab Tasawuf Haqiqah, tu cerita maqam hakiki. Kita cerita pegangan hakiki sebenar-benarnya hak Tuhan belaka. Tapi kita tak sampai maqam tu. Ni nak bicara bab Tasawuf Haqiqah. Bab syariat tak lepas lagi. Ni pun orang sekarang ni. Dia nak lompat tinggi-tinggi. Tak mau mengaji syariat ni. Kan kita mengaji tauhid kan duk sebut semua hakiki. Betul lah, duk sebut semua. Tapi bukan kita sampai maqam hakiki. Maqam hakiki ni maqam aulia. Kalau kita kata kamu ni mengaku wali, kita tak mengaku wali. Ya dah tu wali dah, mung tu sampai maqam hakiki. Sampai maqam musyahadah belaka dah kita ni tinggi rendah je. Musyahadah tu tinggi rendah je. Wali belaka dah. Tengok tukang mengajar, tukang dengar wali belaka dah. Wali khoya. Betul lah wali nikah betul lah. Tapi tu orang lelaki je, perempuan tak ada harapan nak jadi wali. Wali nikah lah. Perempuan tak ada harapan. Itu maqam hakiki. Allah fanakan di basarah aulia. Tidak ada malaikat yang hakiki sahaja, iaitu qada qadar. Kita maqam syariah, maqam i'tiqadi, wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tidak berpegang, tunduk kepada akidah Jabariyah. Ni ada orang duk cerita, anak beranak kita kok mu Tuhan dia kata. Lah kalau dia mu Tuhan tu, kalau dia sampai maqam aulia, bertuahlah kamunya. Anak beranak kamu tu wali. Dia kata wali apa cakap kabur sombong dia kata. Tengok orang ramai, tengok ekor mata je. Orang lain tak ada maqam belakang ni, dia ngaji maqam tinggi. Tengok orang ramai ni, hak duduk surau ni tengok ekor mata je. Hak ni kulit je, tak sampai ke Tuhan, terhijab dengan Tuhan, dia sampai ke Tuhan. Wali apa dia kata gitu? Sombong tak habis-habis, cakap besar tak habis-habis, dengan harta benda jelna tak habis-habis, tomok pada harta benda tak habis-habis. Ni kadang-kadang hak jenis hak duduk cerita bab maqam sampai masa bab harta dia hak lebih-lebih. Sampai masa bab bicara mati mak ayah, tenang je orang duduk di surau ni, tenang je. Hak duk ngaku makong ni lah. Hak ni hak cepat-cepat. Hak tu no, hak ni no, hak tu no, hak ni no. Sabar dulu kata. Kena kira dulu. Nak habis ke dia. Tapi lama ni dia duduk makong ni. Orang lain tak ada makong lagi ni. Duk ngaji sedikit surau je ni. Tak ada sampai ke Tuhan ni. Tapi sampai masa mak ayah meninggal, nampaklah belang. Wali apa gitu? Fahamlah. Kalau dak wali, maknanya akidah Jabariyah, duk mu Tuhan. Jabariyah akidah yang sesat. Tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kena beringat molek. Nak ngaji kita Tasawuf Haqiqah, syariat tu kena kemah molek, pegangan apa fardhu ain pekotas kena kemah molek. Ni duk lopak ngaji tinggi-tinggi, guru pula bukan guru yang mursyid, guru yang terpesong, disulaku. Tak ada Tuhan. Kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya, sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan qada qadar, tapi kita bukan sampai maqam hakiki. Ini kena jaga molek. Kita duduk maqam syariah, kena jaga. Kalau tak jaga, terundur kepada akidah Jabariyah. Mu Tuhan belaka. Bila cerita je Allah, anak-anak muda sekarang, Tuhan belaka. Orang tu duk cakap ni macam mana anak-anak muda kampung kita ni banyak benda-benda hok maksiat ni.
Qada qada. Ada tu seorang duk cakap. Ada dulu lagi. Lepas tu duk cakap lagi macam mana kita kata tu kena ambil peranan molek, jangan biarkan anak-anak muda kampung kita. Dia bunyi pula qada qada. Tuhan belaka. Orang pun lama nak kena orang tu ni seorang. Orang cerita bab syariat, qada qada tu pegangan. Mana apa ni? Rekok sutir kepala. Apa ni? Qada qada. Dah. Ni jangan ni. Hak jenis telajak gini, hak benda-benda hak tak baik, qada qada. Kita cerita, orang ni cerita benda tak baik. Gejala remaja sekarang cerita benda tak baik. Jangan ada qada qada tu haram, kita sandar pada qada qada. Dia sandar pada qada qada, haram dah. Lama-lama tak apa. Anak derhaka pada ibu bapa pun taat pada qada qada. Ni. Ada orang cakap gitu. Orang ngajar lagi gitu. Anak derhaka pada ibu bapa, zahir lah. Tapi hakikinya dia taat pada qada qada. Hak Tuhan belaka. Mana hukum syariat dia kepada ibu bapa tu sebesar-besar dosa. Tak ada. Tuhan belaka. Akhirnya berjudi menyarok, Tuhan belaka. Berzina merokok, Tuhan belaka. Terundur pada kapi zindik wal iyazabillah. Kapi zindik. Murtad orang ni. Mana pun ni dia tolak hukum syariat. Tak ada hukum syariat. Tak ada. Haram-haram tak ada. Qada qada. Ni jangan. Kapi zindik, murtad ni wa'alaizabillah. Maka daripada mana? Daripada asalnya mu Tuhan Jabariyah. Ini Jabariyah. Akhirnya boleh terundur pada kapi zindik. Itu dinyatakan dalam kitab Ad-Durrun Nafi, kitab Tasawuf Haqiqah. Orang ni pokok Jabariyah itu akhirnya akan terundur pada kapi zindik. Tak ada. Tak semayang, qada qada. Tak puasa, qada qada. Dedah aurah, qada qada. Ada. Pandai ni. Jadi dia tak ada letak hak mana hak zahir syariat, hak mana hak pegangan, hak mana. Ni kata hak dalam ubun luar ni. Hak dalam ubun luar, jadilah Superman. Tak ada Superman? Luar dalam tu duduk luar tu kan, Superman tu kan luar dalam, ubun luar. Luar dalam, ubun dalam. Kan seluar dalam, bubuh di dalam. Pakaian luar. Superman ni seluar dalam dia pakai luar. Lepas tu dia lain sikit Superman tu. Betul kata. Hak dalam, pakaian dalam ubun luar, jadi Superman. Kita faham pun duk Superman ni. Tu tengok Superman tu. Luar dalam duk luar tu. Superman. Hak dalam. Hakiki kita berpegang. Sekalian qada qada. Hak zahirnya hamba ada pilihan dan perbuatan. Tambahan pula hak jahatnya, jangan sandarkan pada qada dan qadar. Sandar kepada diri hamba sendiri. Ini kena jaga bab syariat pula. Ini kena jagalah. Kita kejap dah tajuk hukum yang ke-6, sekian qada qadar, kena jaga takut terundur kepada Jabariyah. Qadariyah dak dah. Sebab apa? Sebab kita pegang kejap dah tajuk rukun yang ke-6, sekalian qada dan qadar. Yang kita duk cakap asbab belaka, cakap asbab tak salah. Di hati kita tak ingat akan qada dan qadar. Ingat pilihan kita sendiri, ingat gerak diam kita sendiri. Apa yang berlaku ni makhluk belaka. Cerah ni kerana lapu, cerah ni kerana biji mata comel, kerana cermin mata baru, boleh nampak terang-terang, dengar suara kuat kerana speaker, telinga comel. Qada qadar berlaku atas orang kita. Dah ingat kepada qada qadar. Hati orang awam tak ada salah apa pun. Kita hidup sekarang ni alhamdulillah sebab ada udara, kita boleh bernafas. Kalau udara tak ada ataupun tak boleh bernafas, sesak nafas, kena serangan jantung, jadi mati. Dah hidup mati kita qada qadar, bukan udara yang buat. Tu pegangan, tapi diingatan hati kita tak ada Tuhan. Hak kita belaka, hak makhluk belaka, tak ada salah apa pun. Hati tak ingat qada qadar, tak ada salah. Hak salahnya hati tak ingat hukum hakam. Hukum larang mengupak, lupa haram, ngupak juga. Tak lupa haram dah, cuma langgar je dah. Kelupa. Lepas mengupak, mengupak haram, tak ingat tadi.
Gitu. Ingat dah, tapi nafsu je. Ingat haram pun nak langgar juga. Jadi hak wajib kita ingat akan hukum hakam. Tuhan perintah apa, ni perintah wajib, ni perintah sunat. Tuhan larang apa, ni larang haram, ni larang makruh. Kena ingat tu. Mata, telinga, lidah. Hak Tuhan suruh macam mana, hak Tuhan larang macam mana. Ingat hukum hakam. Kalau tak ingat kau dah tak ada salah apa pun. Sebab apa? Sebab basirah mata hati kita ni zulmah, kelam dengan banyak dosa. Gitu je lah. Kita sentiasa bertaubat, lepas tu berdosa, bertaubat, lepas tu berdosa. Begitulah kitanya. Kita orang awam. Tapi alhamdulillah Tuhan qadakkan kita di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Belajar ilmu akidah untuk matikan iman sah, belajar ilmu fiqh tasawuf untuk pastikan beramal soleh zahir dan batin. Alhamdulillah. Itu je. Tapi kita dengan Allah Ta'ala ni, janji Allah Ta'ala tak murka. Lepas tu kita dengan Tuhan ni rapat tak rapat atas pilihan. Kalau kita betul-betul bersungguh jaga agama, insya-Allah lah kurang-kurangnya dekat nak mati. Tuhan lenyapkan segala-gala, yang ada hanyalah Allah. Lepas tu kadang-kadang orang soleh-soleh ni sampai masa nak mati tak ada dah dia ni. Dia tak mati lagi. Tapi tak ada dengan kita dah kita nampaknya. Nampak dia ni duduk lain dah. Mana tenang, senyum, tenang je. Tu Tuhan angkat dia. Tuhan lenyapkan di basirah hak yang akan ditinggalkan. Yang ada di basirah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah jazbahkan, Allah Taala tarik walaupun sekejap naik kepada maqam kekasih Allah, maqam aulia. Walaupun sekejap di kesudahan atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh-soleh belajar buat ibadat, tak nak mati dia keadaan lain pada ni. Lain je. Senang, nampak tenang je. Semayang kali terakhir tu nampak Allah di semayang pun nampak comel je. Nampak semayang dia pun khusyuk lebih je. Sudah semayang, anak beranak lega dah, nampak tenang dah. Kena sampai masa dah. Tuawi ke dia semayang kali terakhir. Semayang yang anak beranak tengok comelnya semayang. Walaupun tak sihat tapi tak ada, gerak-gerak gelisah pun tak ada, macam tak ada dah sakitnya. Padahal selama ni semayang gerak sikit nampak ngeri, sakit, ada benda dia sakit tu. Tepat dia sakit. Gerak sikit nampak ngeri, sakit. Badan ya kadang-kadang kan tulang ke apa ke urat ke, tapi semayang akhir tu nampak macam tak sakit, macam orang segar je. Anak beranak pun legalah. Mana pun sihat, bukan sihat orang sakit. Kena semayang terakhir, tukar-tukar pakaian, sampai masa meninggal tenang je. Ni Tuhan beri ke dia gitulah. Kita tengok kehidupan dia macam mana. Qiyamul lail tak ada, tapi hidup dia belajar wa amal, cakap khabar dijaga, hubungan dengan orang dijaga, dan dia pula pemurah. Itu kehidupan dia. Tak ada lah kata dia ni, oh hebat dia, qiyamul lail tiap-tiap malam 2-3 jam. Tak ada, macam orang lain juga. Cuma bangun awal sikit, gitu je. Tunggu nak subuh, gitu je. Bukan kata amal pelik-pelik pun. Puasa hari-hari, tak pun. Amalan dia apa? Belajar, wa amal, ngaji Quran. Belajar, wa amal, ngaji Quran. Tu je amalan dia ni. Belajar tetap, daripada muda pak ketua. Wa amal, biasalah. Macam orang lain juga. Tapi amal dia semayang dengan ilmu. Lepas tu, amal sunat dia, tak ada lah. Baca Quran, tu je amal sunat dia. Zikir banyak-banyak, tak ada. Wirid semayang, tu je. Zikir pagi, zikir petang, dan kitab, tu je. Lepas tu, hak banyak dia, baca Quran je lah. Quran pula, dia belajar dengan guru. Dia baca Quran. Tu je amalan dia ni. Ni baca Quran pun buta huruf, nak berzikir, nak bertariqah lah apalah. Ngaji Quran tu dulu, biar comel. Ni duk bertariqah, Fatihah mudah betul. Ni. Orang nak ajak betul Fatihah, dia lari. Sebab apa? Tahu dah lah. Kalau dia baca Fatihah, lebih berat daripada mu'allah lagi. Sungguh. Orang tua tak belajar Quran, time dia baca Fatihah,
Allah mu tengok aku tengok mu lah. Orang tua-tua ni masa baca Fatihah kok kawan-kawan ni mu tengok aku tengok mu. Tak kata ke apa. Tak nak kata apa. Fatihah semayang baca gitu. Ya badan ni. Tapi nak cepat-cepat tu. Nak ada tu khamak lah apalah. Dah dah. Belajar molek, betul akidah molek wa amma. Lepas tu baca Quran. Ni cerita orang-orang hak tuan pilih. Mana tengok kematian dia comel gitu, kita ambil pengajaran daripada kehidupan dia. Mana di akhir ternampak Tuhan tarik dah. Tak ada dah. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala di kesudahan. Mana dia akan dapat kedudukan yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ni habislah kita bicara hak rukun iman yang keenam. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Maknanya minggu depan kita start muka surat 2 lagi. Surat 2 lagi. Tapi bawah sekali. Lepas tu satu perkataan je. Dan. Lepas tu bahawasanya muka surat 3 dah. Tapi nak beritahu muka surat 2 juga. Beritahu muka surat 2 lah. Sebab apa? Tu dan. Mana kita nak pindah lagi muka surat 2. Hak tadi rukun yang ke-6 muka surat 2 baris kedua daripada bawah. Hak ni insya-Allah minggu depan muka surat 2 baris bawah sekali. Dan bahawanya rukun Islam itu 5 perkara. Wallahu a'lam. Kemudian buku panduan bersuci bersolat bagi pesakit ni di muka surat saya ni muka surat 29. Kalau tu surat 33 tau. 33. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Panduan bertayamum. Lagi pada tayamum. Panduan bertayamum. Tayamum ialah menyapu muka dan 2 tangan meliputi siku dengan debu tanah yang bersih ataupun bahan lain yang boleh digunakan mengikut syarat-syarat tertentu. Jadi tayamum ni sapu debu di muka dan 2 tangan. Pada ni tayamum ijma' ulama. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sapu oleh kamu akan muka kamu dan 2 tangan kamu. Itu dia tayamum. Sebut dia tayamum, sapu debu di muka dan 2 tangan. Sampai ke siku mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Mazhab Maliki dengan Hambali, ni 2 tangan di sini saja. Sapu muka, sapu ni 2 tangan. Sampai ke siku mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Dia ayat wudu Quran perintah wudu. Wa aidikum ilal ka'bain. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal ka'bain. Wa aydiyakum ilal ka'bain. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ka'bain. Itu buku lali. Basuh tangan siapa buku lali? Basuh tangan apa siapa buku lali? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu Quran perintah wudu. Maka naklah kamu basuh muka kamu dan 2 tangan kamu sampai ke siku. Itu wudu. Ijma' ulama wudu kena sampai siku. Pada ni. Ada pun ayat tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka naklah kamu sapu muka kamu dan 2 tangan kamu. Muka kamu dan tangan kamu. Ada dak ilal marafiq? Hingga siku? Tak ada. Jadi mazhab Maliki Hambali, ni dah lah. Wa aidikum ni tangan ni lah tangan. Ni. Tak kena yadung.
Ha? Kena ada yadung. Oh, dah kena yadung, kena masuk pasti ya. Tak kena. Ha? Ainun, uzunun, anfun, famun. Dah kenun, dah kena. Batnun, yadun, rijlun, raksun, sya'run. Tak kena hati. Kena beli gambar orang. Lepas tu ngapa? Mana yadung, mana rijlun. Mana yadung? Ni yadung ni, tangan. Ni. Jadi ayat tayamumnya sapu muka dan tangan. Tak ada ilal marafiq. Ilal marafiq hingga siku tu ayat wudu. Maka ayat wudu basuh tangan sampai siku itu ijma'. Tak ada khilaf. Tapi tayamum Quran tak sebut sampai ke siku. Maka mazhab Maliki, mazhab Hambali, ni saja tangan. Mazhab Syafi'i, Hanafi kias pada wudu. Dah wudu sampai ke siku, tayamum pun sampai ke siku juga. Tu. Itu khilaf. Tapi kita ni sapu muka dan dua belah tangan meliputi siku. Ni mazhab Syafi'i kita lah dengan mazhab Hanafi. Jadi sebut tayamum sapu debu di muka dan dua tangan. Tayamum kerana tak ada air untuk berwudu. Tayamum kerana tidak ada air untuk mandi wajib. Mana tayamumnya? Sapu debu di muka dan dua tangan. Ni sekarang ni nak ganti daripada mandi wajib. Lepas tu guling atas debu. Guling lah. Buat macam Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, dia berharap besar. Dia guling. Waktu jumpa dengan Nabi tengok ada debu atas kepala dia. Kenapa? Dia tayamum. Tayamum dia berguling. Nabi kata tayamum ni sapu muka dan dua tangan. Kita wajib bertayamum sebab di tangan kita ada seming. Contohnya, kita wajib bertayamum kerana di kaki kita tu ada seming. Di pergelangan kaki kita tu, kaki patah ke apa ke, dia berseming. Maka tempat molek kena wudu. Basuh muka molek, basuh tangan molek, sapu kepala molek, basuh kaki molek. Hak tempat molek tau. Hak tempat tangan ada seming tu, kaki ada seming, ganti dengan tayamum. Tayamum ambil debu sapu atas seming gitu lah. Atas seming gitu. Kekong kepala tu. Tayamum sapu debu di muka dan dua tangan. Tu je. Sebab wudu ada rukun dia, tayamum ada rukun dia. Rukun wudu 6 perkara, rukun tayamum 4 perkara, ada mengatakan 5 perkara. Mana rukun tayamum? Niat, sapu debu di muka, sapu debu di tangan, kemudian tertib. Apa tertib? Sapu debu muka dulu, baru sapu debu tangan. Jangan sapu debu tangan baru sapu debu muka. Tak ada tertib. Itu dia rukun tayamum. Bukti tayamum, balik pada rukun tayamum. Niat, sapu debu di muka, sapu debu di tangan, kemudian tertib. Pesakit yang diharuskan bertayamum boleh memilih untuk bertayamum ikut mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi seperti yang akan disebut. Tayamum ikut mazhab Syafi'i, bahan yang boleh digunakan adalah tanah berdebu yang suci daripada najis serta tidak mustakmal. Bukan air je mustakmal ni. Debu tanah pun ada mustakmal. Mana debu tanah mustakmal? Tanah mustakmal ialah yang melekat di anggota tayamum, yakni muka dan tangan. Anggota tayamum, muka dan tangan. Anggota wudu, muka, tangan, kepala, kaki. Anggota mandi wajib, satu, iaitu sekalian badan. Tak mau tanya dah. Biasa kalau tanya anggota mandi wajib tak jawab. Anggota tayamum 2, muka dan tangan. Anggota wudu 4, muka, tangan, kepala, kaki. Bila tanya anggota mandi wajib, dia pun duk mikir nak bilang kepala, tengkok, telinga, bahu, lengan, tangan, perut. Bilanglah. Anggota mandi wajib 1, iaitu sekalian badan. Jadi anggota tayamum 2. Jadi tanah mustamak ialah yang melekat pada anggota tayamum, muka dan tangan ketika tayamum, atau yang bertaburan setelah disapu pada anggota tayamum. Hak lekat di muka tangan je, hak
mustakmalnya. Hak masa kita sapu muka, hak bertaburan tu hak panggil mustakmalnya. Tanah daripada tempat yang ditepuk pertama kali tidak dihukumkan mustakmal dan boleh digunakan sebanyak kali walaupun kuantitinya sedikit. Hak tempat tepuk tu jadi mustakmal. Mana molek buku ni dah. Oh ni dia tahu ni, ada orang ajar ni. Ada orang ajar salah. Jangan tepuk tempat sama, dia kata. Lepas tu dia buat kan ni. Debu tu dia tabur atas sok kabur. Biar luas sikit. Sebab tepuk pertama belah ni untuk sapu di muka. Tepuk kedua belah ni pula. Jangan tepuk banyak sama, mustakmal. Ni molek ni. Tanah daripada tempat yang ditepuk pertama kali tidak dihukumkan mustakmal dan boleh digunakan seberapa banyak kali walaupun kuantiti sedikit. Maknanya kalau kita kata kita berdebun dalam bekas plastik tu lah, bekas tupperware dah. Tak kita tupperware dah, plastik biasa tu. Hak boleh muat tangan. Kita pun pada bekas, kita pun masuk tangan sebelah, kita pun sapu muka. Hak ada ni kita pun tepuk keluar. Lepas tu kita pun tepuk pula sebelah dalam bekas spik yang boleh muat tangan kita. Tempat tu takkan jadi mustakmal. Nak jadi mustakmal ni macam mana? Bekas tu dia pun masuk muka, dia pun gomong dalam tu. Tu jadi mustakmal lah. Ni bekas debu ni besar sikit. Dia pun tak tepuk, dia masuk muka dia dalam tu. Dia pun dia sapu dia. Apa dia? Hak tu boleh jadi mustakmal. Bo tepuk saja di tempat tu takkan jadi mustakmal. Tu dia tabur luah tu atas kabur. Mula tepuk sebelah ni, yang kedua tepuk sebelah lain, jangan tepuk tempat yang sama. Mustakmal dia kata. Allah, orang ajar gitu tu. Dia tabur atas kabur pula kena kipas angin. Terbang suara kabur, habis dengan debu-debu. Dah kenapa kamu tabur gitu? Dia kata ada ustaz ngajar, dia kata jangan tepuk tempat yang sama. Sebab tempat tepuk tu jadi mustakmal. Mustakmalnya hak kita sapu muka. Tu hak mustakmalnya. Hak kita sapu tangan. Hak ada tangan ni mustakmal lah. Hak terabur-terabur tu jadi mustakmal lah. Hak tempat kita tepuk tu takkan jadi mustakmal. Takkan jadi mustakmal. Oh, comel kita ni buku ni. Tanah dari tempat yang ditepuk pertama kali tidak dihukumkan mustakmal dan boleh digunakan seberapa banyak kali walaupun kuantitinya sedikit. Sikit je debu dalam bekas tu. Kita tepuk tangan kanan, kita tepuk tangan kiri, kita pun sapu muka. Lepas tu kita buang di tapak tangan kita tu. Lepas tu kita tepuk kali pertama tangan kanan, kali kedua tangan kiri, kita pun sapu tangan pula. Mana kita tepuk tangan kita tu di tempat yang sama, dalam bekas yang mana boleh muat tangan kita. Okey dah tu. Pada ni, tempat yang ditepuk tu tidak akan jadi mustakmal. Ini mazhab Syafi'i. Yang kedua, jika bertayamum untuk solat fardu, tayamum mesti dilakukan setelah masuk waktu solat. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sama, kena tunggu masuk waktu solat. Mazhab Hanafi saja tak syarat tunggu masuk waktu solat. Mazhab Hanafi tak syarat tunggu masuk waktu solat. Dia boleh bertayamum sebelum masuk waktu solat. Yang ketiga, sucikan dia dari najis. Pastikan arah kiblat sebelum bertayamum untuk solat. Ialah kita nak bertayamum, kena suci najis dulu. Makna di tubuh kita ada najis, kena basuh najis barulah kita tayamum. Yang keempat, tanggalkan cincin, jam tangan dan gelang jika ada. Dia tak tanggal pun tak apa. Janji kita ketika cuma cincin tu disunatkan kita tanggalkan. Cincin sunat kita tanggalkan biar masa kita tepuk tu di sekeliling tangan kita ni kena debu belaka. Kalau ada cincin, jadi di bawah cincin tu debu tak kena masa kita tepuk. Tapi masa kita sapu tangan, kita akan gerakkan cincin tu. Tak apa dak buang pun, kita gerakkan cincin, kita sapu tempat cincin duduk, kita turun balik cincin tu. Tak apa, jangan dirata je lah. Pandai ni. Tapi disunatkan kita buang cincin tu. Yang kelima, tepuk dua tapak tangan pada tangan berdebu sekali dan nipiskan debu tangan yang melekat pada tapak tangan.
Tepuk dua tapak tangan pada tanah berdebu sekali. Memanglah seeloknya kita tepuk dua belah tangan tu serentak. Bukan tepuk tangan kanan, bukan tepuk tangan kiri. Tadi kalau kata bekas debu tu kecil, kita akan tepuk tangan kanan, lepas tu baru tepuk tangan kiri. Kita disunatkan tepuk dua belah tangan ni, tepuk serentak. Sunat jua. Dan nipiskan debu tanah yang melekat pada tapak tangan. Kita tepuk serentak dua belah, yang ada gambar dia tu. Dia bubur debu atas kertas tu dah. Dan gambar tu dah. Ada gambar? Dia tepuk debu atas kertas. Tu kalau kena kipas angin terbang kertas tu. Kalau tu kertas hak jenis nipi-nipi. Tepuk dua tangan. Kalau lekat banyak, sunat kita dempetkan. Ini kita dempetkan dua belah tangan untuk menipiskan debu. Ada ni. Ada orang ajar tepuk dua belah tangan, debu tebal, dia lagakan dua tapak tangan. Apa laga kita tak ada dah lah. Licin dah debunya. Mana kita lagakan tepi tangan biar debu hak tebal tu turun. Sebab kalau debu tu tebal, hukumnya makruh. Disunatkan debu tu nipis. Ada ni, sunat debu tu nipis. Tapi kalau dia tebal, dia bukan tepuk, dia cekor. Cekor panggil apa? Dia genggam debu, dia pong, sapu muka. Makruh seumpama tu. Makruh, dia nak nipis saja debu. Yang keenam, ketika memindahkan hendaklah menyentuh sebagian berniat ketika memindahkannya sehingga menyentuh sebagian muka. Mana niat tu bermula daripada kita tepuk nak pindah tu, daripada debu di bekas tu ke muka. Niat dah. Pandangan muktamad, niat ketika debu bersentuh di muka macam wuduk. Bukan niat bermula daripada memindahkan. Di sini dia kata niat ketika memindahkan. Itu pandangan ta'in. Dalam kitab-kitab banyak seumpama tu. Dan kita bisyah ke apa, kita sama je. Kita Jawi mana pun, kita Arab pun sama. Niat adalah ketika memindah. Mana kita tepuk tangan kita di bekas tu, kita nak pindah debu dia bekas ke muka tu, kena niat dah. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i, niat ketika debu bersentuh dengan muka. Bukan niat bermula pada masa kita gerakkan tangan. Memindah ni macam mana? Kita tepuk tangan kita di debu. Kita pun nak pindah debu di tempat kita tepuk tu kepada muka. Jadi niat ni ketika memindah tu. Sampailah menyentuh sebahagian muka. Pandangan muktamad tidak. Ketika memindah tak syarat ada niat. Niat ketika debu bersentuh di muka. Sama dengan wuduk, niat ketika air bersentuh dengan muka. Sama je. Bukan niat ketika memindah. Niat ketika memindah ni pandangan ta'if. Pandangan muktamad, niat ketika bersentuh debu di muka. Niatnya sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala, ataupun mengharuskan solat fardu. Jika tidak diniatkan fardu, diniat macam mana? Saja aku tayamum kerana mengharuskan solat kerana Allah. Tayamum ini tidak boleh digunakan untuk solat fardu, namun masih boleh digunakan untuk solat sunat dan ibadat sunat yang lain. Dia masalah kita berniat ni dalam mazhab Syafi'i kita lah. Dalam mazhab Syafi'i kita dalam bab niat ni dia bahagikan kepada tiga panggil apa? Tiga martabat. Tiga martabat, tiga peringkat. Yang pertama, niat untuk sembahyang fardu, untuk tawaf fardu. Yang kedua, niat untuk sembahyang sunat. Niat untuk sembahyang sunat, niat untuk tawaf sunat. Yang ketiganya, tayamum niatnya untuk menyentuh Al-Quran. Tayamum niatnya untuk masuk masjid. Tayamum niatnya untuk bersetubuh suami isteri. Dia tayamum untuk sentuh Al-Quran. Dia nak pegang Al-Quran. Air tak ada untuk berwudu. Dia pun tayamum kerana nak mengharuskan pegang Al-Quran. Dia nak masuk masjid. Dia berhadap sor. Air tak ada untuk mengangkat hadap sor. Dia nak masuk masjid ni. Dia pun tayamum kerana nak masuk masjid.
dia kering haid, kering nifas, nak bersama dengan suami, dia kena mandi wajib dahulu. Air tak ada untuk mandi wajib, dia pun bertayamum kerana untuk menyerah diri kepada suami. Itu niat martabat yang ketiga dia panggil. Dia bagi 3 martabat dalam mazhab Syafi'i ni. Kalau mazhab lain dia simple je, niatlah tayamum macam mana pun boleh guna untuk sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke. Tu hak mazhab yang lain lah. Ni kita mazhab Syafi'i kita, dia bahagikan niat ni kepada 3 martabat. Jadi yang pertama, niat untuk sembahyang fardu, untuk tawaf fardu, untuk membaca khutbah Jumaat, tu fardu belaka tu. Martabat yang kedua, dia niat untuk sembahyang sunat, untuk tawaf sunat, dan dia niat untuk solat jenazah. Solat jenazah ni pun duduk martabat yang kedua, walaupun solat jenazah ni ada sembahyang fardu. Hak martabat yang tiganya, dia niat kerana nak sentuh Al-Quran, ataupun kerana nak membaca Al-Quran, sebab dia berhadap sampai masa haid dia kering, tapi dia nak mandi wajib, air tak ada, tak boleh baca Quran, dia pun tayamum kerana nak membaca Al-Quran. Itu martabat yang ketiga. Tayamum kerana nak sujud tilawah, tayamum kerana nak sujud syukur, tayamum kerana nak menyerahkan diri kepada suami. Itu martabat yang ketiga. Kalau dia niat martabat yang pertama, saja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu, ataupun mengharuskan fardu sembahyang macam dalam buku ni, boleh sembahyang fardu, boleh sembahyang sunat, boleh sentuh Al-Quran, boleh baca Al-Quran, boleh masuk masjid. Hak bawah tu boleh belaka. Kalau dia niat saja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang, tak sebut sembahyang fardu, tak sebut fardu sembahyang, dia boleh sembahyang fardu tak boleh, tawaf fardu tak boleh, baca khutbah Jumaat tak boleh. Dia boleh sembahyang sunat, tawaf sunat, sembahyang jenazah, dan dia boleh hak bawah lagi tu, sentuh Al-Quran, baca Al-Quran. Tapi kalau niat sahaja ketemu kerana nak mengharuskan sentuh Al-Quran, dia boleh sentuh Al-Quran, dia boleh baca Al-Quran, dia boleh masuk masjid, tapi tak boleh sembahyang sunat dan tak boleh sembahyang fardu. Dia bagi 3 martabat niat ni. Pada ni, kalau niat sahaja ketemu kerana mengharuskan fardu sembahyang, kerana mengharuskan sembahyang fardu, boleh sembahyang fardu, boleh sembahyang sunat, dan boleh sentuh Al-Quran. Pada dia ada 3 martabat niat: sembahyang fardu, sembahyang sunat, sentuh Al-Quran. Sembahyang fardu, tawaf fardu, baca khutbah Jumaat tu fardu belaka tu. Sembahyang sunat, tawaf sunat, sembahyang jenazah, walaupun sembahyang jenazah tu hukum fardu sekalipun, tapi duduk level yang kedua. Level yang ketiga, sentuh Al-Quran, baca Al-Quran, masuk masjid, serah diri pada suami, sujud syukur, sujud tilawah. Itu martabat yang ketiga. Dia dapat nikmat, dia nak sujud syukur, dia dapat nikmat, dia sujud syukur. Wuduk dia tak ada, dia nak berwuduk, air tak ada, dia pun bertayamum kerana nak sujud syukur. Dengan tayamum tu boleh sentuh Al-Quran, tapi dengan tayamum tu tak boleh sembahyang sunat. Sembahyang fardu lagi tak boleh. Itu martabat yang pertama. Apa ada ni? Ini mazhab Syafi'i lah. Mazhab Hambali, Panataih dalam mazhab Syafi'i, niatlah macam mana pun boleh buat belaka. Sahabat aku tayamum kerana Allah, sama dengan saja aku berwuduk kerana Allah. Saja aku berwuduk kerana Allah. Wuduk nak sembahyang fardu boleh, wuduk tu nak sembahyang sunat boleh, wuduk tu nak sentuh Al-Quran boleh. Ini sama juga. Saja kita tayamum kerana Allah. Lepas tu nak sembahyang fardu boleh, nak sembahyang sunat boleh. Tu ini pandangan Taif lah. Dalam mazhab Syafi'i itu pandangan mazhab Hambali contohnya. Tapi dalam pandangan Muhammad dalam mazhab Syafi'i, dia bahagikan niat tayamum ke 3 martabat. Ada ni. Jadi niatnya saja aku tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang ataupun mengharuskan sembahyang fardu. Jika tidak diniatkan fardu, mana saja aku tayamum kerana mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala, tayamum ini tidak boleh digunakan untuk solat fardu, namun masih boleh digunakan untuk solat sunat dan ibadah sunat yang lain. Tawaf sunat boleh, pegang Quran boleh, sujud syukur, sujud tilawah pun boleh.
Yang ketujuh, sapu dan ratakan debu tanah di dua tapak tangan itu ke seluruh bahagian muka sekali saja, tidak disunatkan meniga. Yang ke-8, buang saki-baki debu tanah yang ada di tapak tangan. Buanglah lepas sapu muka. Pada ni. Jadi tepuk serentak tangan kanan, tangan kiri. Lepas tu sapu debu tu di dua tapak tangan tu ke seluruh bahagian muka. Sekali sahaja, dengan bau tidak sunat meniga. Sekali sahaja. Seluruh bahagian muka. Seluruh. Pada ni. Seluruh bahagian muka. Seluruh bahagian muka. Ni, sapu muka ni seluruh. Seluruh bahagian muka. Faham? Maknanya debu tu nipis. Kalau debu tu tebal, kita disunatkan dempetkan dua belah tepi tangan kita dua belah ni, biar debu tebal tu akan luruh, biar jadi nipis. Masa sapu ni wajib sapu sekeliang. Wajib sapu sekeliang. Faham tak tu? Sapu seluruh bahagian muka. Seluruh. Oh, ni ada orang ajar. Ditepuk debu, lepas tu dia pun sapu. Sapu tengah muka tu. Oh, bukan nak kata macam air, dia kata. Dia pun sapu tengah muka. Itu bukan sapu seluruh muka, itu sapu batang hidung. Dan dia ajar tepuk debu. Buat betul ke? Bukan air ni, dia kata nak suruh kata sekeliang. Seluruh bahagian muka. Sekeliang bahagian muka. Ada satu hok ajar tu, tepuk debu, dia pun tepek dahi, tepek dagu, tepek dahi, tepek pipi, tepek dagu. Tu sapu budak sejuk. Tu malam-malam nak tidur. Orang jumpa kejut nak kartu mana. Ya? Dah sungguh dia tayamum, dia tepuk tu, lepas tu dia ajar. Tepuk dahi, tepuk pipi, tepuk dagu. Dia kata bukan air nak kata sekeliang. Wajib ratakan sekeliang. Wajib ratakan sekeliang muka. Memanglah tidak akan serata air, tapi dengan sapu tu rata. Dengan sapu tu rata. Nak rata macam air, bukan tepuk. Tadi apa? Genggam. Genggam. Ni cekuk debu. Baru rata sungguh. Tu makruh gitu. Debu disunatkan nipis, tapi masa sapu wajib sapu sekeliang. Sehingga kan dalam kitab peringat. Peringat mana ni? Ni. Bawah hidung. Atas dia bibir ni. Dia tak sama dengan air wuduk. Air wuduk kita dak gosok sini pun air akan turun kepada ni bawah hidung ni. Tapi debu tak akan turun, melainkan kita wajib kena ni. Kena gosok, wajib kena gosok bawah hidung ni. Dan kita tak jaga. Sebab apa? Sebab takut kita gosok daripada hidung turun dagu. Daripada hidung turun dagu. Dah sini kena dak debu. Dak, tak sah. Dan kita peringat hok di hadapan hidung. Hadapan hidung ni dah kita peringat. Takut kita dak gosok situ. Satu lagi pula di hadapan hidung, satu lagi pula kalau lelaki janggut tu panjang keluar, wajib dia kena sapu di luar janggut sekali. Wajib. Sebab apa? Sebab janggut ni bulu yang tumbuh dalam kawasan muka. Bila janggut ni ke bawah panjang, masa dia sapu muka, bulu yang tumbuh dalam kawasan muka ni kena debu ke tak? Tak. Wajib dia kena luruk sekali kat luar. Wajib. Ada ni. Kalau kau perempuan, dia punya sekbeng dia panjang, dia buat keluar sekbeng dia panjang. Dia sapu muka, dia kena luruk sekbeng dia sekali. Luruk ada luruk. Panggil luruk, ada panggil tak? Luruk sekali. Bukan selati, luruk saja. Wajib. Kalau janggut tu panjang, wajib dia kena sapu kat luar sekali. Kalau tali tudung sekbeng dia panjang kau perempuan, pas ke bawah dia buat keluar, dia sapu muka apa semua, lepas tu dia luruk sekali.
Ni jagalah kita ni, takut ni di hadapan hidung takut kita dak sapu. Kan kita gosok ni kan. Kalau kita tak sapu daripada hidung takkan turun dagu, tak akan kena sini. Maka wajib ni. Boleh. Pada masa sapu tu kena perata sekalian bahagian muka. Sekalian bahagian muka. Ketika kita menyapu muka dan juga ketika menyapu tangan, sunat tangan tu jangan pisahkan daripada muka melainkan selepas puas hati dah. Jangan kita sapu muka keluar, nak masuk semula, dia boleh masuk semula, tak di mustakmal. Ia tak sama dengan air wuduk. Air wuduk kalau kita gosok muka, kita keluar tangan daripada muka, tak boleh nak masuk semula sebab air wuduk takkan jadi mustakmal di tangan kita tu. Adapun debu tidak, takkan di mustakmal. Mana kita gosok muka, kita keluar muka, kita nak masuk semula, boleh, tak jadi mustakmal. Cuma disunatkan sebelum selesai sapu muka, sebelum selesai sapu tangan sampai ke siku, sunat jangan pindahkan tangan daripada muka, sunat jangan pindahkan tangan daripada tangan sampai ke siku. Biarlah beres dulu sapu, barulah pindahkan tangan daripada muka, pindahkan tangan daripada tangan sampai ke siku. Kalau kita sapu muka, kita keluar tangan, nak masuk semula lah, nak sapu semula, boleh kita sapu semula, tak ada masalah. Sebab debu tu tidak jadi mustakmal. Cuma disunatkan jangan kita memindahkan tangan daripada anggota tayamum sebelum daripada selesai kita menyapu muka dan dua tangan. Yang ke-9, tepuk dua tangan pada tangan berdebu sekali lagi dan nipiskan debu tangan yang melekat pada tapak tangan. Kita bukti yang ke-9. Wallahu a'lam. Kita pergi pada kitab yang ketiga. Dah kita pun buku tu pun tak berat mana dah. Kemudian kita bab rukun yang ke-6 pun selesai dah. Kita balik semula kepada pembicaraan 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Bicara berkaitan dengan sifat kepujian iaitu zuhud. Sifat kepujian zuhud dah. Kau dah ingat dah? Bicara bab zuhud lah. Bicara bab zuhud di muka surat 35. Di muka surat 35. Izhad fi dunia ke kat mana? Tanda kat mana? Izhad fi dunia. Yuhibbakallah wa zahad fi ma fi aidina yuhibbakan nas. Waktu muka surat 35, kalau Jawi ni baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallahu wa zahad fi ma fi aidinas yuhibbakan nas. Artinya zahidlah pada keduniaan, nescaya kamu dikasihi Allah, dan zahidlah pada apa yang di tangan orang, nescaya orang akan mengasihi kamu. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi sifat kepujian yang tiga adalah zuhud. Zahid ni orang yang bersifat dengan zuhud. Zuhdun. Zuhud ni berpaling hati daripada dunia. Berpaling hati daripada dunia, tidak mencintai hati akan dunia. Tidak terpikat hati akan dunia. Itu zuhud. Bukan dunia tak ada di tangan. Dia kena faham zuhud lain, fakir lain. Fakir ni tak ada dunia di tangan. Zuhud ni berpaling hati daripada dunia, hati. Tapi di tangan dunianya banyak. Kita maklumkan Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu orang kaya berniaga. Sayyidina Umar orang kaya. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tak hidup tanyalah Sayyidina Uthmannya. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, ni cerita sahabat yang wajib syurga belaka ni.
Hak 10 sahabat yang dikhabar gembira oleh Nabi akan syurga. Termasuk Abdul Rahman bin Auf. Harta dia banyak mana? Tak terkira tu. Khadijah radhiyallahu anha, orang yang paling kaya. Hak kurang hartanya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi harta hanya ada di tangan, tapi tidak ada di hati. Ni zuhud, hak peringkat yang lebih tinggilah. Kita zuhud orang awam ni berpaling hati daripada dunia yang haram. Dunia haram, dah. Biarlah boleh banyak pun. Tapi nak dapat dunia tu kena buat perkara ni. Kena rasuah, kena apa. Dah, biar. Rugi ni projek besar ni, dapat projek ni kaya raya lah. Tapi nak dapat projek tu kena jalan hak haram, rasuah contoh. Ada biarlah. Buat kerja sekadar-sekadar. Janji Tuhan redha, kita tidak akan dihukum pada hari akhirat. Kalau boleh banyak sekalipun daripada pekerjaan yang tidak diredai oleh Allah, tak akan senang dunia pun. Nampak senang, tapi akhirnya hati jadi fakir. Dunia banyak di tangan, tapi hati itu papa kedana. Tak cukup jadi hatinya. Banyak tu, tapi tak cukup. Hati dia fakir. Terkadang dengan harta tu huru-hara sekali keluarga. Ada orang kehidupan dia sederhana, keluarga dia tenang je. Ada orang harta banyak sangat-sangat. Lepas je mati ayah mak apa semua huru-hara sekali. Bertelingkuh, tak selesai bab harta. Harta tu banyak. Bagi molek-molek Allah cukup lah. Cukup 7 keturunan apa panggil? Sebab apa panggil 7 keturunan? Banyak. Bukan 7 keturunan, banyaknya. Sampai kiamat lah. 7 keturunan je. Kaya 7 keturunan cukup dah. Yang dia berbuat apa? Ni. Kadang-kadang harta yang didapati itu harta yang bercampur dengan jalan yang tidak baik. Atas dunia pun huru-hara. Di hari akhirahnya macam mana? Hari akhirah tu kemudian di alam barzahnya macam mana? Di alam barzahnya macam mana? Atas dunia pun tak selamat, sebenarnya terlepas ada mati. Tak apalah. Tak boleh pun tak apalah. Boleh kerja sekadar-sekadar, alhamdulillah. Cukup untuk belanja diri dan keluarga. Boleh buat infak laginya. Nak boleh banyak, tapi kena jalan yang haram. Tak sama sekali. Berpaling hati daripada dunia yang diharamkan. Ini dia panggil zuhud orang awam. Orang kebanyakan. Orang yang tidak zuhud, orang tomok ni, tak kira halal haram. Kalau main hukum halal haram, bila nak maju? Kalau bicara bab hukum halal haram, bila nak berjaya? Duk bicara halal haram, bila nak kaya, bila nak senang. Dia gitu. Ni orang panggil orang yang tidak zuhud, tomok dengan dunia yang dicela pada syarak. Maknanya zuhud orang awam sekurang-kurangnya berpaling hati daripada dunia yang diharamkan. Hak orang dia. Dia ni. Kalau tomok ni tak kira hak orang pun. Hak orang ni bukan hak orang lain, hak adik-beradik sendiri. Hak ni hak apa ke? Bolot tau. Bolot harta pusaka. Dia gomoh hak harta adik-beradik dia, bukan orang lain. Adik-beradik dia. Dia bolot, ditipu, molek-molek ada. Ni. Apa ada ni? Ni panggil apa ni? Tomok, tidak zuhud daripada dunia. Hak haram pun tak kira. Tak apalah hak orang. Kita hidup kodoh kita lah. Buat apa hak orangnya? Tak berkat hidup. Ni. Ada orang yang nak bolok harta. Tapi anak beranak tak mau. Hak orang. Ni pula kata, kalau mu tak ambuh, kau ada kamu. Aku nak kaku.
Aku nak ambil aku. Orang kata mau ambil lah menok. Biarlah. Hidup tak senang pun. Hidup yang tidak dimurkai oleh Allah. Kalau kamu tak ambil, tak apa. Aku ambil aku seorang. Tak apalah. Moga tak mati. Mati. Mati tidak ada pembalasan. Mati di tanah. Tak apalah. Ni mati ada pembalasan. Nak ke mana? Barang milik orang selama-lamanya. Ada ni. Kalau kata bolok harta pusaka tu bukan kita, generasi yang terdahulu, orang tua kita contohnya. Tapi kita tahulah sebab apa? Selepas daripada bolok harta, berkelahilah adik-beradik. Tak bertegur siapa. Mati pun adik-beradik tak mari ziarah. Sebab apa? Sebab hak mati tu dibolok harta pusaka. Jadi hak tukang bolok ni anak-anak tahu sangat. Hak si mati tu bolok harta pusaka. Lepas tu dia wajib kena kembali semula. Sebab bukan milik arwah. Tak jadi pusaka kepada kamu. Sebab bukan milik arwah. Kalau bukan milik kita selama-lamanya. Mati kita turun kepada anak-anak. Mati anak-anak turun pada cucu-cucu. Bukan milik anak, bukan milik cucu. Apa dah ni? Bukan kata milik orang, kita rapah kita, cukup setahun jadi hak kita. Dah. Sampai kiamat bukan milik kita dan bukan milik generasi kemudian daripada kita. Bukan. Sebab tu kalau generasi kemudian menyadari, wajib dikena kembalikan. Kalau mereka tidak menyadari, mereka tidak berdosa sebab mereka tak tahu. Tapi tak ada barakah harta. Dosa tak ada lah sebab anak cucu tak tahu. Hak atas tu dapat harta dengan cara tak molek tapi tidak disedari. Maka anak cucu tidak berdosa. Walaupun sebenarnya itu bukan milik arwah dan bukan milik anak cucu. Tapi anak cucu tak tahu, tak berdosa, tapi tak ada barakah. Apa ada ni? Ini ada ni. Mana ketika arwah tu masih lagi ada, dia siapa ke janji dengan pok saudara. Dia kata nanti kalau ayah dia tu meninggal, dia akan kembali balik lah hak milik pok saudara dia tu. Sebab pok saudara dia tu masa dahulu tu budak. Jadi hak ayah dia tu abang. Jadi abang ni bolok dia lah. Dah budak ni budak. Ada ni. Jadi anak arwah janji yang abang yang rapah tu masjid 5 waktu. Ada jawatan dalam masjid. Ada ni. Orang tahu belaka tu dia bolok harta pusaka adik-adik dia. Tapi duk main di masjid. Wak ta'at di masjid. Tak usah duk belakang lah. Dekat nak mati. Barulah dipanggil adik dia tu nak jumpa. Adik pas sudah tak pergi. Ada ni. Adik pas sudah tak pergi. Mati pun tak ziarah adik ni pun. Adik ni pun bawa anak-anak pergi kubur tu, tak tunjuk pun kubur arwah abang dia. Tak tunjuk. Sebab apa? Terasa hati sangat. Sebab dia bolok harta ni. Duk main masjid ni. 5 waktu duk masjid. Ada ni. Mana dekat nak mati dia, konon-konon nak jumpa tu, nak pulang balik ke, nak minta halal ke. Tapi hak anak arwah berjanji akan pulangkan kembali kepada pok saudara dia. Kalau ayah dia meninggal, anak wak senyap semula sebab mahal. Apa dah ni? Sebab mahal tanah tu. Bukan tanah kapung-kapung ni, tanah bandar ni. Senyap semula. Yang anak arwah, mana anak tu meneruskan kerja zoling. Hok dalam kubur tu makan tak habis lah. Hok dalam kubur tu sebab apa? Sebab anak meneruskan kerja zoling. Yang anak ni pula kat lagi sampai masa mati samalah akan menerima nasib.
Janji dia tu. Sebelum tu kalau ayah dia meninggal, dia akan pulangkan kembali. Sebab pak saudara dia tu bukan orang lain. Adik ayah dia. Ayah dia bolok harta hak adik. Jadi anak ni nak akan pulang kembali. Sampai masa mati senyap semula. Sebab apa? Sebab banyak ada bukan nilai tinggi. Kemudian bukan hanya pulangkan kembali harta tanah tu. Hasilan tanah tu kena pulangkan kembali. Bukan tanah tu kena pulang kembali. Hasilan selama ni tu kena pulangkan kembali. Pada ni. Melainkan kalau hak ampunnya tanah ni, inilah. Pok cik nak tanah je. Hak hasilan hak dahulu tu pok cik halalkan tak kira. Tak apa lah. Tapi tak ada dak. Pada ni. Hak ni dengan sengaja menzalimi. Oh, tapi masjid 5 waktu. Pegang jawatan atas masjid. Kemudian kan barulah panggil nak jumpa tak ambo dah kawan tu nyok adik tu. Ni cerita ni. Panggil apa ni? Orang tak ada akhirah orang panggil. Dia nampak harta pusaka ni kena faham molek, kena ngaji molek. Bab ni kena cermat molek. Kena cermat molek. Ada orang yang hak ni tak sengaja. Ditermakan harta pusaka puluh tahun. Sebab apa? Sebab dia anak seorang. Dia lelaki, dia anak seorang. Tak payah bagilah. Tak payah bagi. Sebab apa? Sebab anak seorang, anak lelaki. Kena-kena masa arwah ayah dia meninggal, arwah dia masih lagi ada ibu. Kemudian lepas tu barulah ibu meninggal. Makna ada sebahagian tu milik ibu kepada ayah dia, tok dia. Jadi milik tok dia akan jadi milik pok-pok saudara dia pula. Tak terperasan hak tu. Hak tu kok dia minta halal baliklah dengan pok-pok saudara tu sebab tak terperasan. Hak ni bukan bolok. Hak ni dah dia anak seorang. Jadi tak ada kira lah anak seorang. Bagilah. Tapi dah sedar masa ayah dia mati, mak ayah dia ada lagi. Mak ayah dia tu mati kemudian jadi milik mak ayah dia tu, tok dia tu akan jadi milik anak kepada mak ayah dia tu lah. Siapa dia? Adik-adik ayah dia lah jadi bagian tu. Dia tak tahu pun. Tapi ni tak sengaja. Lepas tu macam mana? Ganti balik lah. Hak hasilan daripada harta yang milik pok-pok saudara tu. Tapi alhamdulillah pok-pok saudara dia halalkan sebab bukan sengaja. Tak payahlah tak bagilah. Bukan kata hasilan tu halalkan. Hak harta tu pun halalkan juga ambil kemulah. Tak kira mana sebab ni pun bukan sengaja. Ingat kedah anak seorang. Padahal masa ayah dia meninggal ada mak. Bukan dia seorang. Mak ada kan? Mak pada arwah tu. Mak pada ayah dia tu. Tapi dak perasan sebab mati tu dia kata dak berapa hari pun. Makna kejap sangat. Lepas ayah dia meninggal, tok dia meninggal. Sekejap sangat je beza. Tak kira lah walaupun seminit pun. Ayah meninggal, seminit 2 minit. Mak pada ayah tu meninggal. Harta tu ada milik mak tu. Hak milik mak tu akan turun kepada adik-adik ayah lah. Anak pada mak. Tapi dah dikir tekak dua tu jadi tak perasan. Itu termakan. Tu minta halal. Tu kena minta halal lah tunya. Hak tadi tu sengaja bolok. Hak ni tomok. Hak haram tak haram pun tak kira. Jadi sekurang-kurang kita orang awam ni berpaling hati daripada dunia harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabdanya, zuhud oleh kamu pada keduniaan, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah, dan zuhud zahidlah pada apa yang ada di tangan orang, nescaya orang mengasihi akan kamu. Kita dok jelah orang ni, orang suka. Orang jelah orang ni, mari dah, gelisah orang. Dah dia jelah, dah tomok orang. Kalau dia zuhud daripada milik orang, orang pun suka ke dia. Dan orang pun mudah-mudah diwi ke dia. Ni ada orang dak. Hak orang, hak dia sembunyi. Kalau makanan, kalau hak orang kok, dia kan? Gitu dekat. Ni
sini ni, tomuk hak orang. Lepas tu makanan dia disipang. Makan habis hak orang, barulah keluar hak dia. Makan senyap-senyap seorang. Ada pasal tu. Mana zuhud pada dunia Allah Taala akan kasih. Zuhud pada harta pada tangan orang. Hak orang jangan nak. Orang manusia akan kasih. Ada ni. Oh ni kita realiti ni. Kalau orang hak jenis nak hak orang tak berahi ke dia. Orang tak suka ke dia. Tapi kalau dia ni jenis tak ada nak hak orang, orang akan suka. Orang akan beri mudah-mudah je ke dia. Ada orang kan, dia hak orang dia tambah. Hak dia. Ambil lah kalau hak dia. Ada orang tak. Hak orang dia nak, hak dia sembunyi. Mana berpaling daripada dunia Tuhan kasih, berpaling daripada harta yang ada pada tangan manusia akan dikasihi oleh manusia. Alamat orang yang zahid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.